Syekh Abdullah Al-Harari ini siapa sebenarnya? Beliau pertama sekali adalah seorang yang saya kenali. Sebelum saya kenal, saya mendengar macam-macam benda yang tidak baik berkaitan dengan beliau. Tetapi malangnya benda-benda, khabar-khabar yang tidak baik tentang Imam Syekh Abdullah Al-Harari ini, tidak, benda yang tidak baik itu, benda yang berita-berita yang buruk itu adalah tidak disertai dengan bukti. Semuanya tuduhan dan fitnah. Jadi apabila pada tahun 1998 saya bersama dengan arwah ayah saya pergi ke Beirut, Lebanon, dan berhasrat untuk bertalaqi di rumah penulis kitab ini, Syekh Abdullah Al-Harari. Dan saya melihatnya pada mulanya adalah seorang ulama yang sangat zuhud dan sangat tawadhu, sangat baik. Beliau tidak pernah menghalalkan darah umat Islam. Beliau juga sering melarang anak-anak muridnya daripada tasarruq fi takfir, iaitu cepat mengkafirkan orang Islam. Ini dilarang oleh Syekh Abdullah Al-Harari. Beliau juga berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaah mengikut manhaj Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau juga dari segi mazhab fiqahnya berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i dan berpegang dengan tarikat Ar-Rifa'i, Al-Naqsyabandi dan juga tarikat Al-Qadiriyah. Seorang ulama yang sangat zuhud, yang sangat baik, yang sangat tawaduk. Seorang ulama yang kita lihat, bila kita melihatnya, subhanallah, walaupun Syekh Abdullah Al-Harari ini dia daripada kabilah Syaibi. Syaibi ini tahu tak kabilah apa? Syaibi ini daripada kabilah yang memegang kunci Kaabah. Daripada kabilah yang memegang kunci Kaabah. Walaupun beliau daripada Syaibi dan juga daripada Habsyi, iaitu orang yang berkulit tidak putih, beliau bukan hitam, tapi macam kulit kita. Ya. Tetapi ilmunya sangat hebat. Saya pernah tengok mula-mula saya sampai ke Beirut, Lebanon, waktu itu beliau masih hidup. Ada beberapa anak muridnya yang level tarafnya nombor 3, nombor 4, saya ni nombor 37-8 kot. Bila mereka membaca kitab talaqi dengan Syekh tak ada kitab, tapi dia boleh dhabit. Contohnya kalau orang tu baca begini, begini dia baca. Jadi Syekh boleh baca gini, terbalik. Itu saya tengok sendiri. Dia boleh baca terbalik gini. Boleh kita baca terbalik? Boleh tak? Baca macam ni. Cuba baca. Orang kau. Tapi saya tengok ini. Hebat. Ulama yang hebat. Tawaduk. Makan yang saya makan dengan beliau, subhanallah, tak macam kita. Subhanallah. Makannya hanya sayur burhun. Syekh pernah mengatakan bahawa makanan kita mulai hari ini sampai bila-bila burhun. Burhun ni satu makanan yang diberi kepada burung-burung. Burhun. Itu makanan di depan kita. Burhun dengan air. Burhun itu dimasak dengan air saja. Dan sayur-sayur cukup. Kemudian syai. Dan Syekh waktu dia sebelum datang ke Beirut, Lebanon, beliau berada di bumi Syam, di Syria. Beliau hidup selama 20 tahun. Makan minumnya adalah khubzun wa syai sahaja. Roti dan air syai saja, air teh saja. Boleh kita hidup 20 tahun makan tu. Balik Malaysia kita 2 hari, 2 hari tak makan nasi apa? Rasa lain dah. Rasa senang. Senang otak pun. Imamul Adil, seorang ulama, imam yang sangat adil dalam menghukum. Apabila ditanya kepadanya fatwa, dia akan menjawab mengikut apa qaul yang paling tepat. Seorang ulama mujtahid pernah datang kepada Syekh Abdullah Al-Harari ini. Mereka yang merupakan dekan-dekan daripada universiti pada bahagian hadis. Mereka nak tanya tentang masalah-masalah hadis dan tanya pada Syekh menjawabnya. Waktu itu juga pada majlis yang sama juga. Dan mereka kata selepas daripada itu, dia kata subhanallah, kami tak pernah jumpa ulama yang macam ini. Sebelum ini kami nadu, kita
pergi ke sana, pergi ke sini, nak cari jawapan tentang ilmu hadis, tak jumpa. Jumpa Syekh Abdullah, dia bagi jawapan. Ulama yang sangat hebat, karamah, mempunyai karamah yang banyak. Dan Syekh Abdullah Al-Harari dipuji, dan juga banyak kenyataan-kenyataan ulama yang menyokong perjuangan Syekh Abdullah Al-Harari. Antaranya yang selalu saya sebut, waktu Sittinat, waktu 1960, dah lahir dah. Dah lahir lagi, orang tak ada lagi. Ada seorang ulama di bumi Syam, namanya Syekh Muhammad Al-Harrani Ad-Dairi, daripada Syria. Beliau ini merupakan ulama dan juga kibarul awliya. Kibarul awliya, di antara para wali yang hebat pada zaman dia. Beliau ini pernah bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Harari. Apa dia kata? Dia kata, man minal awliya'i idza nazala fi baitin aw mantiqatin nazalat alaihimur rahmah. Ada sebahagian para wali bila mana dia datang ke rumah seseorang di antara kita, ataupun datang ke sebuah negara ataupun sebuah negeri, semua penduduknya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kata? Syekh Muhammad Harrani Ad-Dairi, bukan Ibn Taymiyah Al-Harrani. Lain. Ini Syekh Muhammad Harrani Ad-Dairi, seorang ulama min kibaril awliya. Beliau ini antara keramat dia, Syekh Muhammad Harrani, antara keramatnya dia bertemu dengan Sayyiduna Khidir. Sayyiduna Khidir, Nabi Khidir, yaqadatan, secara yaqadah. Ini disebut oleh ulama, harus para sebahagian ulama, mereka ini bertemu dengan Nabi Khidir. Syekh Muhammad Harrani bertemu dengan Nabi Khidir kullayaum, setiap hari, yaqadatan, secara berjaga. Apa dia kata tentang Syekh Abdullah? Dia kata, ma min awliya'i idza nazala baitin aw mantiqatin nazalat alaihimur rahmah. Wa Syekh Abdullah Al-Harari idza nazala fi baitin nazalat alaihimur rahmah. Syekh Abdullah Al-Harari bila datang ke mana-mana rumah, ke mana-mana kawasan, insya-Allah ada rahmat di situ. Siapa kata? Kibarul awliya. Dan waktu beliau datang ke Beirut, Lebanon, beliau bertemu dengan Syekh Abdullah Al-Harari, Syekh Muhammad Harrani yang kibar awliya ini, yang bertemu dengan Nabi Khidir. Dia kata apa pada orang ramai? Dia kata kepada Syekh Abdullah, marhaban bi Syekhil Abdal. Selamat datang wahai Syekh Abdullah, merupakan ulama waliullah di kalangan jenisnya dipanggil Abdal. Abdal ini maknanya wali yang tinggi martabatnya. Jadi Syekh Abdullah dipuji oleh para ulama, para wali. Kalau kita lihat di tanah air kita di Malaysia, siapa tak pernah dengar pondok Pasir Tumbuk? Pernah dengar? Tuan Guru apa dia? Syekh Haji Hashim Pasir Tumbuk yang meninggal baru-baru ini. Beliau depan saya. Beliau kata apa? Dia kata, saya telah membaca kitab Syekh Abdullah Al-Harari, Maqalat Sunniyah fi Kashfi Dalalati Ahmad bin Taymiyah, dan saya dapati kitab ini sangat-sangat mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan Syekh Abdullah Al-Harari adalah seorang ulama yang mempertahankan akidah dan disebut sebagai hurrasun akidah. Hurras, bodyguard. Hurras yang penjaga akidah pada zamannya. Saya jumpa dengan Syekh Abdullah Lebuk Tapah Al-Warhum rahimahullah. Saya tanya pasal Syekh Abdullah Al-Harari ini, dia sesat ke tak sesat? Kata Syekh Haji Abdullah Lebuk Tapah Al-Warhum rahimahullah, dia kata, saya melihat di kalangan ulama yang bangkit sentiasa bercakap tentang akidah dan tauhid dalam kitab penulisannya, anak-anak muridnya, anak-anak kepada anak-anak muridnya,
adalah jamaah Syekh Abdullah Al-Harari. Saya jumpa dengan beberapa mufti-mufti di tanah air. Saya bagi kitab Syekh Abdullah, suruh dia semak. Kalau sesat, kalau kitab Syekh ini, Syekh Abdullah Al-Harari sesat, tegur. Mereka buat kajian. Dan kalau nak tahu, kitab ini telah pun diterjemah ke dalam bahasa Malaysia kita. Dan kitab itu mendapat takriz, iaitu kata-kata pujian selepas kajian oleh Mufti Pahang Datuk Abdul Rahman, Mufti Wilayah, mantan Mufti Wilayah Datuk Wan Zahidi, kemudian oleh ulama-ulama di tanah air kita. Jadi di mana sesatnya kalau orang kata Syekh Abdullah Al-Harari sesat? Saya tanya Jakim kaji tentang Syekh Abdullah Al-Harari ni sesat ke tidak? Mereka buat kajian, lihat pada fatwa Jakim tentang jamaah namanya yang disebut sebagai Jamaatul Ahbash. Lihat, jelas disebut bahawa mereka mengikut manhaj Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Al-Ash'airah, bermadhab Syafi'i, dan juga tegas menolak ajaran-ajaran yang songsang. Syekh Abdullah dia tidak takut dengan sesiapa pun yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membawa akidah-akidah yang menyimpang. Beliau, saya pernah lihat karamat-karamatnya yang banyak yang tak perlu saya cerita di sini. Karamah-karamah ini tidak akan terbit kecuali daripada ulama yang betul-betul amilin. Dan selepas Syekh Abdullah Al-Harari mengarang beberapa buah kitab menyanggah pandangan ajaran-ajaran yang sesat, maka hasaduh, sebahagian orang hasad kepada Syekh Abdullah, lalu memburuk-burukkan Imam Al-Muhaddis Syekh Abdullah Al-Harari dengan fitnah-fitnah yang tidak betul. Macam-macam tuduhan. Waktu saya di Lebanon, orang kata, oh jamaah Syekh Abdullah Al-Harari ini dia mengharamkan makan khiyar, makan timun. Sebab timun ni bentuk dia macam pelik sikit. Saya waktu tu tengah duduk makan timun di rumah Syekh Abdullah. Macam mana boleh Syekh Abdullah kata haram? Syekh Abdullah yang bagi kita makan timun. Ada orang kata Syekh Abdullah Al-Harari menghalalkan riba, wal-iyazubillah. Dalam kitab yang ada pada tangan kita sekarang ni, lihat, disebut bahawa di antara maksiat tangan, maksiat itu adalah bermuamalah dengan muamalah riba. Ada orang tuduh Syekh Abdullah Al-Harari menafikan Quran itu adalah kalamullah. Saya lihat dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh beliau, Izharu Aqidatus Sunniyah fi Syarah Aqidatul Tahawiyah, yang lebih tebal lagi daripada kitab Durrah Bahiyah. Yang dalam Durrah Bahiyah pun ada disebut bahawa Al-Quranu kalamullah. Syekh Abdullah sebut Quran adalah kalamullah. Bila pula dia kata Al-Quran bukan kalamullah? Sebab apa berlaku sya'iat ini? Kerana orang dengki dan hasad kepada perjuangan ahli sunnati wal jamaah, al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Bila runtuhnya fahaman akidah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah ini, maka akan bangkit ajaran-ajaran sesat menguasai umat Islam. Sebab itulah Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi disebut apa? Disebut sepakat ulama, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Zaman sekarang bila disebut siapa dia ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah golongan al-Asy'ariyah dan juga al-Maturidiyah. Ni ulama yang cakap, bukan saya. Kita ikut ulama. Jadi Syekh Abdullah Al-Harari membawa akidah Asy'ariyah. Golongan-golongan yang tidak puas hati dengan beliau memburukkan beliau dengan pelbagai tomahan dan tuduhan. Subhanallah, menuduh ulama, memfitnah ulama ini satu benda yang sangat berat. Subhanallah, mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak gerun dengan hisab daripada Allah Ta'ala, dengan azab daripada Allah Ta'ala kerana memburukkan para ulama ahli sunnah wal jamaah yang mempertahankan Asy'ariyah, yang mempertahankan al-Maturidiyah, maka sebar-sebarkanlah fitnah
dan tomahan yang tanpa bukti dan hujah ke atas Imam Abdullah Al-Harari rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Harari mempunyai ramai anak murid. Dan anak-anak murid Syekh Abdullah Al-Harari ni, saya lihat, saya ni bukan anak murid terus, saya ni anak-anak murid, anak-anak murid, anak-anak murid, anak-anak ke nombor 48 tu. Anak-anak murid Syekh Abdullah Al-Harari ini, kalau kita lihat, mereka sangat mengutamakan ilmu akidah mengikut Asy'ariyah dan juga fiqh mengikut mazhab 4, dan sangat mengutamakan nashru ilmi din bi tariqat talaqqi, iaitu menuntut, mengajar orang ramai supaya menuntut ilmu agama dengan cara yang original. Apa dia? Talaqqi, berguru. Ilmu ini mesti ada guru. Betul kata orang tua. Apa dia kata? Kalau belajar tak ada guru, syaitan, kata dia. Syaitanlah gurunya, syaitan. Begitu juga Nabi SAW bersabda, ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Tuntutlah ilmu agama, sesungguhnya ilmu agama itu diambil dengan cara belajar, bukan hanya mutalaah kitab sahaja. Belajar dan juga ada guru. Kita lihat sistem bagaimana Al-Quranul Karim dapat kita baca, dapat kita hafal, dapat kita faham, kita ada sanad dan sebagainya, semua dengan cara talaqqi. Allah Ta'ala meletakkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz, lalu memerintah kepada Jibril untuk membacanya menjadi talaqqi. Kemudian Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, talaqqi juga. Kemudian Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran itu kepada para sahabat, talaqqi juga. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in, jadi talaqqi. Ilmu ini al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu ini dengan cara berguru, belajar. Jangan sampai orang kata, siapa guru kau? Ustaz Google kot, Ustaz Facebook, guru. Itu semua wasilah untuk kita guna dalam dakwah, bukan guru kita. Jangan kata guru kita adalah apa? Tu, komputer. Siapa guru kamu? Guru saya adalah maktabah. Jadi kita nak gunakan sistem talaqqi. Ini dia panggil sistem talaqqi.